Katalah saya tak suka. Orang Arab kata dia atamana an ashrab al-khamra min ra'si. Aku ingin minum khamar dalam tengkorak kepala engkau. And he mean it. Dimaksudkan. Cuba bayang ada kau macam ni kat jiran-jiran Masjid Ridwan ni. Kalau ada jangan tuan-tuan. Jangan berat berat tuan-tuan. Tapi tak ada. Yang ada balik, kalau habis tinggi sangat pun orang tua dulu selalu nyanyi anak rusenani baru tumbuh ekor, apa dosa kami masa karnival berselisih, tak tegur. Oh teruk dah tu. Nak ceritanya kita tak teruk mana. Tetapi Rasulullah berhadapan dengan kaum yang jauh lebih tenang, yang jauh lebih parah. Tetapi Rasulullah berjaya mendidik mereka bukan menjadi jagoan kampung, tetapi menjadi hero yang mentadbir dunia qurunan. Sebab tu dalam nasyid Ikhwan Muslimin saya teringat satu nasyid, tapi tak berniat untuk menasyid sebab ramalan cuaca ini okey nampaknya. Sebab karnival kita ni memanglah dia Allah Ta'ala boleh selesa sampai ke sudah. Ya. Dia kata apa dia dalam nasyid tu? Malakna hadhihi dunya quruna. Kita mentadbir dunia ini berkurun namanya. Tuan-tuan, nak cepat saja, masa kita ni Masya Allah sangat pantas berlalu. Apa yang digunakan oleh Nabi? Nabi SAW pertama sekali Nabi tekankan, tuan-tuan, benda ni kita tahu tetapi kita tak rasa. Sebab tahu di daerah berbeza, rasa di daerah yang berbeza. Kita banyak beri knowledge yang kemudian memberitahu. Kita duduk dalam pengajian yang memberi maklum dan ilmu serta maklumat, tetapi belum tentu ilmu tersebut masuk ke dalam daerah rasa. Sampai kata Imam Al-Ghazali, man lam yazuq lam yadri. Barang siapa tak rasa dan dia takkan tahu, kerana apa yang diajar oleh Nabi sampai rasa. Nabi sampaikan pertama sekali tentang Allah, ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Yang kita tahu tentang Allah, tetapi kadang-kadang kita tak rasa kasih dan sayang Allah. Tahu Allah adalah Allah Tuhan yang disembah, qul huwallahu ahad. Tetapi betapa kita merasai bahawa Allah itu Maha Esa, dan keesaan itu tidak ada taranya, keesaan yang tidak ada tak ada baginya sebarang misal dan perbandingan. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, rasa itu sejauh mana datang dalam hati, sampai setiap kita menutur Bismillahirrahmanirrahim, rasa bahawa kita ada yang menyayangi kita lebih daripada mana-mana makhluk mampu sayang kita. Boleh sampai rasa itu, tuan-tuan. Ini diajar oleh Nabi, dididik oleh Nabi, ditarbiyah oleh Nabi, sampai mereka itu bukan tahu tentang Allah tetapi makrifah, sampai nun ke daerah rasa yang masuk ke ulul albab. Ulul albab maknanya yakni mereka yang punya nun lubuk hati paling dalam, al-lubbu. Saya tak nak cerita bab itu juga, tetapi saya suka perbandingan. Maafkan saya sebab saya menyebut beberapa kali tentang nama Imam Ghazali. Sebab kebetulan apa yang saya nak cerita ni banyak yang dia punya beri perbandingan. Dia cerita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam bab disebut sebagai al-hubbu wal-ishq. Al-hubbu wal-ishq. Imam Al-Ghazali bercerita tentang kaedah cinta yang sangat melankolik. Dia cerita bagaimana satu hari Majnun duduk bersandar pada pelepah tamar, pada batang tamar, berbekas-bekas belakangnya kerana ditekan kepada kesan pelepah tamar. Lantas ketika didongakkan kepalanya, pada saat itu orang tengok senyumnya Masya Allah manis sekali. Lantas orang bertanya kepada Majnun, wahai Majnun, apakah yang menyebabkan kau senyum? Kelihatannya kau menikmati sesuatu yang sangat indah. Apa kata Majnun? Alangkah cantiknya awan kemauan yang sedang berarah. Orang pun tengok awan. Awan tak lawa, tuan-tuan.
Ya, pernahkah kita kata muka dia macam awan? Tak lawa. Hati tu kan. Jangan sebut kataan macam tu kat rumah kita. Marah dia. Muka hang macam awan. Macam bulan okey sikit. Macam awan pun tak. Tapi Masya Allah, Majnun kata alangkah cantik awan gemawan yang sedang terapung dan berarah. Lantas orang tengok dan orang tanya, apa yang cantik sangat? Sebab awan tersebut baru lalu di atas atap rumah Laila. Masya Allah, awan lalu ke atas rumah Laila. Awan tu melawak, tak ada kena-mengena sebenarnya. Tetapi Masya Allah, nak cerita, ceritanya cinta. Dan satu kisah bila dia cerita tentang tu, dia cerita tentang unta, tuan-tuan. Sebab saya nak nampakkan apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah tentang unta. Unta ni rupanya, siapa ada bela unta di rumah mungkin boleh faham. Unta ni dia akan sampai satu tahap, dia akan mabuk, tuan-tuan. Dia mabuk rindu, al-ishq. Dia mabuk rindu. Dan kata Imam Al-Ghazali, bila seekor unta itu dia mabuk, maka berlaku padanya dua perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama, dia tidak peduli lagi tentang makan dan minumnya. Itu yang pertama. Jadi kalau tengok muka unta kat belakang rumah kita tu macam blur, macam boyo tu dia tengah mabuk rindu tu. Dia berlaku pada ketika itu, dia tak peduli apa dia makan. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak peduli apa yang dibebankan atas bebanannya. Ringkas. Maka Imam Ghazali menyimpulkan, apabila sekiranya seseorang itu ta'abbud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, bukan semata-mata ibadah, tetapi sampai dia itu rindu pada Allah. Solat subuh tadi, dia solat sampai dia rasa bertambah rindunya pada Allah. Zuhur sebentar nanti dia ibadah sampai dia tambah rasa rindu dan sayang pada Allah. Ibadah menambah rindu dan sayang. Maka berlakulah pada seorang itu, Imam Ghazali kata, dia tak jadi masalah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia rindu. Dan yang kedua, dia tak risau sebanyak mana beban dibebankan ke atas bebanannya. Jadi sebab itu tuan-tuan, jom kita realign, kita alignment balik kita punya beribadah bukan hanya kerana memikul beban, tetapi dalam hati kerana rasa nak sayang dan rindu pada Allah. Nabi gunakan kaedah ini untuk ubah manusia. Nabi gunakan kaedah ini yang kita boleh gunakan untuk anak-anak kita. Jangan hanya suruh solat, jangan hanya suruh mengaji, jangan hanya suruh dia buat itu dan ini, tetapi pastikan ayah dan ibu masukkan dalam hati sampai anak itu merasai sayang Allah, merasai kasih Allah, merasai penyayangnya Allah, merasai belasnya Allah yang tidak ada siapa boleh menandinginya. Kalau boleh buat tuan, nescaya akan jadilah macam Asma binti Abi Bakrin. Tuan-tuan kan, Asma binti Abi Bakrin saat Nabi berhijrah, dia pikul bekal untuk Nabi berhijrah dan berjalan sejauh 5 km, bersembunyi, berbaring kadang-kadang bila ada musuh yang nak nampak, dan mendaki bukit Jabal Tur. Mendaki bukit, dan kalau kita sampai kat sana pecah mengalir darah, mendaki dan bergayut sampai untuk serahkan bekal itu kepada Rasulullah yang Rasulullah kena turun belah sana. Asma binti Abi Bakrin mendaki, memanjat, memikul bekalan untuk menjayakan hijrah Rasulullah yang pada saat itu beliau sebenarnya sedang mengandung 9 bulan. Kenapa beliau buat? Sebab dalamnya ada rindu. Rasulullah berjaya menyentuh yang paling dalam al-lubbu tersebut, bukan luaran, apatah lagi bukan akal semata-mata. Kerana akal semata-mata banyak qil dan qal, berbincang, berhujah, berbahas, akhirnya berkelahi. Ya, bukan akhirnya beramal, akhirnya berkelahi, tuan-tuan. Tak ada orang berbincang, berhujah, beramal, tak berbincang, berhujah, berdialog, berapa, kemudian berkelahi. Sebab itu Masya Allah, kemudian yang kedua tuan-tuan, Rasulullah gunakan perkara tersebut. Yang mungkin dekat dengan apa yang saya nak bincangkan hari ini adalah Rasulullah SAW menggunakan, mendengarkan, menjelaskan
kepada manusia tentang adanya hari akhirat. Sehingga para sahabat tidak rasa jauh dengan hari akhirat macam kita rasa jauh. Kita ni tuan-tuan, hari akhirat tu bila katanya? Mungkin zaman alien turun, nanti lama lah berlakulah kiamat. Hari akhirat itu sangat dekat dengan para sahabat. Rasulullah berjaya menyuntik rasa dalam diri para sahabat. Memang dekat tuan-tuan, sebab gerbangnya adalah kematian kita. Gerbang akhirat itu adalah kematian setiap orang. Siapa boleh garanti saya akan hidup 50 tahun lagi? Tak boleh garanti tuan-tuan. Kalau saya tak tanya, tak pun boleh angkat tangan ya. Maka gerbang kematian itu lah yang merupakan perkara yang, dan sebab itulah kalau kita tengok ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkah menerangkan, menceritakan tentang hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, yang setiap kita buat dia terus teringat bagaimana nasib aku hari kiamat. Setiap aku cakap apa yang akan berlaku pada aku hari kiamat. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kita baru melafazkan satu perkataan, melainkan ada di kanan dan di kiri kita ada raqib dan atid. Yang kemudian apa tujuan raqib dan atid? Supaya manusia ini dibawa di hadapan mahkamah Allah, yang semua orang akan masuk mahkamah ini, tidak terkecuali walau seorang pun. Dan setiap yang kita cakap, yang kita lafaz akan keluar kembali. Suatu manusia digambarkan oleh Allah bertempik-tempik dan menangis sambil berkata, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apakah kitab yang datang padaku ini yang tidak tertinggal dalamnya, walau yang sedikit, walau yang kecil, walau yang besar. Dan itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Mari kita nampak bahawa Rasulullah berjaya mengubah manusia sebab didekatkan dengan hari kiamat. Cuba tanya dan buat indeks percakapan kita dengan anak-anak kita, dengan isteri kita. Banyak mana kita bercakap soal hari kiamat? Sebanyak mana kita bercerita hari kiamat yang bermula daripada alam barzakh, bermula daripada mahsyar, bercerita tentang mizan, bercerita tentang amalan, bercerita tentang bagaimana manusia yang kemudian berjalan atas talian siratal mustaqim. Sebanyak mana kita dalam indeks percakapan kita berbincang tentang syurga, sejauh mana kita bercerita tentang neraka. Sehingga Masya Allah saya sangat Imam Ghazali lagi pesan, dia kata boleh, sekiranya kamu mengajar, sekiranya kamu duduk dalam majlis ilmu, tetapi dalam majlis ilmu tersebut tak disentuh tentang hari kiamat, ketahuilah majlis itu juga termasuk dalam majlis yang lara dan sia-sia. Kalau kita mengajar bahasa Malaysia, guru yang mengajar bahasa Malaysia kena fikir macam mana nak cerita supaya akhirat itu dekat dengan anak murid kita. Kita ajar tentang bahasa English. Biarlah mengajar bahasa English itu supaya kiamat itu, akhirat itu dekat dengan anak kita. Sekarang ni kita jarakkan dan sejauh-jauhnya. Kita telah mencabut satu kaedah yang merubah manusia yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para sahabat semua yang saya katakan, semua benda yang mereka buat, mereka buat satu benda, mereka rasa benda yang dekat dengan mereka adalah bagaimana nasib mereka di hari kiamat. Dan sebab itulah bila sebagai contoh Sayyidina Utsman bin Al-Affan bin Al-As bin Amr bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraishi Al-Umawi. Sayyidina Utsman setiap dia berjalan dan nampak ke tanah perkuburan, maka Sayyidina Utsman akan menangis. Dia berhenti di sana dan dia menangis teresak-esak sehingga bergoyang bahu, bergoncang bahunya, dan air matanya berjujuran keluar sehingga basah janggutnya dan basah dadanya pada ketika. Dan Sayyidina ditanyakan kepada Sayyidina Utsman, apakah yang menyebabkan kau menangis begini sekali wahai Utsman? Apa kata Sayyidina Utsman? Inilah tempatnya
Sekiranya kita dilayan dengan baik, seluruh perjalanan hari akhirat akan jadi baik. Inilah tempatnya. Sekiranya kita baik, akan jadi baik seluruh perjalanan hari akhirat kita. Tetapi sekiranya tempat ini buruk, seluruh perjalanan hari akhirat akan jadi buruk. Nampak tuan-tuan? Tidak pernah lepas daripada persoalan hari akhirat. Maka dengan sebab itulah, Masya Allah, mereka sentiasa ada akhirat dalam hati dan diri mereka. Sebab itulah Sayyidina Umar pernah berjalan, dan dalam perjalanan tiba-tiba dia dengar, dia di malam hari ya. Sebab Sayyidina Umar ni, kalau kita baca tentang management by walking around, Sayyidina Umar bin Khattab melakukannya. Pernah Sayyidina Umar berjalan dan dengar orang dalam rumah baca Al-Quran. Ayat yang biasa kita dengar. Apa ayatnya? Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Senoma yang lalu tuan-tuan rasa lembik tutupnya. Hanya dengar orang dalam rumah baca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, lembik lutut Sayyidina Umar mendengar bicara tersebut. Sebab betul tuan-tuan, kadang-kadang kita nak test iman kita, Allah bagi indikatornya dalam Al-Quran. Allah kata apa dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang benar-benar beriman, bila sebut nama Allah goncang hatinya. Dan bila disebutkan ayat, dibacakan ayat Allah kepadanya, bertambah keimanannya, dan kepada Allah dia berserah. Apa yang berlaku pada Sayyidina Umar? Jatuh pingsan Sayyidina Umar mendengar ayat Allah. Ni kita baca Sayyidina Umar yang saya baca dalam buku Michael H. Hart yang bertajuk The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Michael H. Hart dibandingkan Sayyidina Umar dengan Alexander the Great. Dia buat satu perbandingan di antara Sayyidina Umar dan Alexander the Great, yang mana Michael H. Hart kata sebenarnya Alexander tak se-great mana. Sebab dia tidak pernah sempat untuk conquer East dan West. Tetapi Umar adalah orang yang conquer East dan West. Umar adalah orang pemimpin yang di bawah kakinya telapak pemerintahannya adalah timur dan barat. Kita tahu tentang kehebatan, tapi ada dalam lubuk hatinya. Sekarang kita dengar Sayyidina Umar berjalan, dengar ayat Allah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jatuh pingsan Sayyidina Umar. Saat subuh orang datang untuk solat, dan orang pergi mendapati ada satu tubuh yang terbaring. Mereka dapati Amirul Mukminin. Mereka mendapati dalam keadaan rupanya Sayyidina Umar sebelum jatuh itu menangis, dan dia cuba menahan tangisan seperti seorang lelaki yang cuba menahan tangisannya. Tetapi begitu kuat ledakan tangisan sampai dia jatuh pingsan. Dan orang bertanya, kenapakah kamu jatuh pingsan dan menangis wahai Umar? Apa jawaban Sayyidina Umar? Aku lalu dan aku dengar orang baca ayat Allah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah cerita bila kita semua tuan-tuan balik ke yaumul mahsyar, kita duduk di padang mahsyar pada ketika itu, dan manusia pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada seluruh manusia apa kata Allah. Dan pada hari ini berpisahlah wahai manusia yang derhaka pada Allah. Wahai manusia pada hari ini, berpisahlah wahai mereka yang derhaka pada Allah. Sayyidina Umar terbayang pada hari itu bagaimana ketika Allah memisahkan golongan orang taat dan orang derhaka. Sebab atas muka bumi kadang-kadang taat tak nampak
Derhaka kadang-kadang nampak terror Power Rangers. Tak nampak tuan-tuan, campur sampai tak nampak di antara orang taat, orang neraka. Bahkan kadang-kadang tuan, ada orang bukan sekadar derhaka, David dada anak jantan sebab boleh buat dosa pun ada. Sebab tu syair kata, man adnaba dhanban fa huwa yadhhak fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki, wa man ataa wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa melakukan dosa dalam keadaan ia ketawa, ia akan dibakar oleh Allah dalam neraka dalam keadaan ia pasti menangis. Dan barang siapa buat taat dalam keadaan menangis, Allah masukkan dia dalam syurga dalam keadaan ketawa ria dan gembira. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia kata apa dia? Bila Allah pisahkan antara orang taat, orang durhaka, kenapa Sayyidina Umar sampai pensi? Kita sendiri buat tu masalahnya. Standar kita sendiri buat tu masalahnya. Maka sebab tu kita okey memanjang tuan-tuan. Tetapi Sayyidina Umar dia tahu standarnya adalah Nabi. KPI-nya dipegang oleh Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kata, aku takut bila dipisahkan pada saat itu, aku takut sangat aku tergolong dalam golongan hamba yang derhaka pada Allah. Satu perkataan masyhur yang keluar daripada mulut Sayyidina Umar, marilah kita duduk pada hari ini. Yang pertama, manusia hebat yang boleh memegang dunia, tetapi apa ada dalam lubuk hati mereka. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, lau nadi munadi, asalnya kita semua jawab laungan azan ini dengan penuh rasa syukur kerana laungannya masih diperpanjangkan dengan syiar